Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita dalam suasana PKP ini. Insya-Allah saya meminta para pelajar tahun 6 untuk membuka buku teks kafa pelajaran ibadah. Buku teks kafa pelajaran ibadah tahun 6 pada muka surat 40. Tak silap saya. 40 Okey, pada muka surat 40. Kita masuk dalam perkara-perkara yang dikatakan rukun-rukun haji. Dulu kita bincang dah tentang rukun-rukun haji itu, niat ihram dan wukuf. Dan kita masuk muka surat 40 ni iaitu tawaf. Apa yang dikatakan tawaf? Baik, tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu. Tawaf bermula daripada garisan yang bertentangan dengan Hajaratul Aswad. Itu yang diistilahkan tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dan mestilah dimulakan di garisan yang bertentangan dengan Hajaratul Aswad, iaitu batu hitam tu. Batu hitam di penjuru kiri kita, penjuru kiri kita. Kita kena mengelilingi, maknanya Hajaratul Aswad itu berada di sebelah kiri kita. Maknanya mengikut pusingan lawan jam. Bukan jam, kita ikut pusingan jam. Tawaf mengelilingi Kaabah mengikut pusingan lawan jam. Maknanya nak kira satu pusingan tu mestilah bermula daripada Hajaratul Aswad, itu garis di Hajaratul Aswad. Kemudian sampai balik, pusing balik sampai balik ke Hajaratul Aswad, itu baru dikira satu kali. Mana mengelilingi Kaabah itu sebanyak 7 kali, itu dikira tawaf. Baik, jenis-jenis tawaf. Yang pertama dia ada tawaf ifadah. Ifadah. Tawaf rukun. Tidak sah haji atau umrah tanpanya. Ini dia panggil tawaf ifadah. Kalau kita nak buat umrah ataupun nak buat haji, mesti melakukan tawaf ni. Baik, yang kedua tawaf qudum. Apa maksud tawaf qudum? Ialah tawaf selamat datang ke Mekah. Bila mana kita sampai ke Mekah, sunat kita tawaf, melakukan tawaf. Iaitu dipanggil tawaf qudum. Tawaf selamat datang semula baru sampai ke Mekah. Yang ketiga tawaf wida'. Ialah tawaf wajib selamat tinggal kepada kota Mekah. Maknanya kita bila mana kita nak berangkat meninggalkan kota Mekah, nak balik ke Malaysia umpamanya, sebelum kita naik kenderaan kita nak pergi ke lapangan terbang, kita kena pergi melakukan satu perbuatan yang dikatakan tawaf wida', iaitu tawaf untuk meninggalkan kota Mekah. Tawaf ni dikata tawaf wajib. Baik. Yang keempatnya tawaf nazar. Tawaf nazar wajib dilakukan bagi orang yang bernazar untuk melakukan tawaf. Dia bernazar, ada nazar yang tertentu, kalau aku dapat sesuatu ni, insya-Allah aku tawaf. Maknanya dia jadi wajib. Bila dia bernazar, jadi wajib untuk dia melakukannya. Kalau dia tak melakukannya, berdosa. Baik, yang kelimanya tawaf sunat. Atau tawaf sunat boleh dikerjakan pada bila-bila masa. Maknanya kalau kita duduk di Mekah, umpamanya ada 7-8 hari kita duduk di Mekah, kita tak buat umrah pun. Tapi bila masuk waktu, kita pergi semayang. Pergi semayang, sebelum masuk waktu, kita pergi awal. Sunat kita masuk, sunat kita melakukan tawaf sebelum kita melakukan ibadah semayang. Sementara menunggu waktu semayang, boleh kita tawaf. Itu dipanggil tawaf sunat. Baik, apa dia syarat-syarat tawaf? Syarat-syarat tawaf. Terdapat 8 syarat tawaf. Yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya mestilah kita ini tidak berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Mesti dalam keadaan berwuduk. Mestilah dalam keadaan berwuduk. Kalau ada hadas besar pun, berhadas besar pun tak boleh untuk melakukan tawaf.
Baik, yang keduanya suci daripada najis, badan, pakaian atau tempat. Maknanya segala pakaian atau badan kita atau tempat kita nak melakukan tawaf itu mestilah tidak ada sebarang najis. Kalau ada najis, maknanya tidak sah tawaf kita. Baik, yang ketiga mestilah dalam keadaan menutup aurat. Maknanya kalau dalam kerja haji ni dia ada pakaian dipanggil pakaian ihram. Haji atau umrah dia ada pakaian ihram. Kalau tawaf sunat boleh pakai pakaian biasa, tak pakai pakaian ihram boleh. Mana mestilah dalam keadaan menutup aurat. Tidak seperti mana orang-orang di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW menyampaikan dakwahnya, mereka tawaf, mengerjakan tawaf juga. Kerana mereka mendakwa itulah amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi dalam keadaan bertelanjang. Baik, maknanya tidak menutup aurat, tidak sah tawaf tersebut. Mesti dalam keadaan menutup aurat. Sebab tu orang lelaki bila pakai pakaian ihram, dia kena jaga pusatnya. Kadang-kadang kita lihat orang yang memakai pakaian ihram ni, pusat terkeluar je. Kadang-kadang dia belik pakaian tersebut, singkat, lutut terkeluar je. Maknanya tidak sah tawaf dalam keadaan terbuka aurat. Baik, yang kelimanya berjalan mengikut arah lawan jam. Yang saya sebutkan tadi. Tawaf ini mesti dilakukan dalam mengikut lawan jam. Jam kita lah, jam di Mekah tu dia terbalik. Jam Mekah terbalik. Dia betul dia, jam dia. Baik. Yang ketujuhnya, yang keenamnya berjalan dengan niat tawaf. Bukan nak selfie, nak ambil gambar, bukan. Dalam keadaan kita beribadah, melakukan tawaf, jangan kita berubah niat lain. Sambil bawa handset, buat rekaman. Selfie, hantar ke kawan Kuala Lumpur, hantar ke Malaysia ni, kawan di Malaysia, sambil tunjuk kita ni sedang melakukan ibadah tawaf. Sedangkan kita dalam kemungkinan kita telah dalam keadaan berubah niat. Berjalan tersebut mestilah dalam keadaan niat untuk tawaf. Bukan saja-saja ikut orang, ikut kawan tak. Baik, yang ketujuhnya mengelilingi Kaabah itu sebanyak 7 kali. Kalau tak cukup 7 kali, tidak sah juga. Tidak sah tawaf tersebut. Baik, yang ke-8 yang terakhir, tawaf dalam Masjidil Haram. Mestilah tawaf itu dalam masjid. Kalau di luar bangunan masjid, tidak juga diterima. Sekarang ni dia ada lapisan ke atas. Lapis atas ada, lapis bawah ada. Berapa lapis? 3 lapis. Tempat untuk mengelilingi tawaf tersebut. Kalau kita tak ada ruang, kalau musim haji penuh, kawasan Kaabah tu penuh, boleh tawaf di atas. Tapi panjanglah jarak masanya, agak lama sedikit kalau tawaf di atas. Baik, itulah di antara rukun haji yang haji atau umrah yang perlu dilakukan. Mesti memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sini. Jadi saya meminta para pelajar untuk membuat nota rukun haji tawaf ini. Jenis-jenis tawaf dan syarat-syarat tawaf. Sekadar itu untuk pelajaran saya pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mengharapkan para pelajar dapat membuat nota dengan sebaik mungkin. Sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.